Perdana Menteri kita umumkan dalam Belanjawan Madani tahun 2025, beliau mendedahkan, beliau memberitahu kepada kita semua bahawa gaji minimum yang sebelum ni hanya RM1,500, selepas ini ditingkatkan lagi kepada RM1,700. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Berita gembira, berita yang ditunggu-tunggukan. Seperti mana hangpa tengok dalam video tadi, Perdana Menteri kita umumkan dalam Belanjawan Madani tahun 2025, beliau mendedahkan, beliau memberitahu kepada kita semua bahawa gaji minimum yang sebelum ni hanya RM1,500, selepas ini ditingkatkan lagi kepada RM1,700, berkuat kuasa pada 1 Februari tahun 2025. Syukur, ini komitmen Kerajaan Madani, komitmen Menteri Kusuma, YB Steven Sim dan Menteri Kewangan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah ekonomi kita semakin baik, rakyat pun semakin gembira. InsyaAllah doa-doa yang baik-baik untuk negara kita, tuan-tuan. Faham-faham no? Ini berita yang menggembirakan kepada berjuta pekerja yang ada dalam negara kita. Faham-faham? Mantap Pak Abu, Aslaman. Kita harus sedar bahawa isu kenaikan harga ni selagi mana kita hidup, selagi tu tak akan selesai. Selagi mana kita hidup, selagi tu tak akan selesai. Itu kita kena terima fact ni, kita kena terima. Kalau kita tak terima fact tu, kita boleh main. Hampa tengok dah video tadi. Lepas ni kalau kawan-kawan PAS, geng-geng PAS, geng-geng pembangkang Perikatan Nasional yang duk mempertikaikan tentang kenaikan gaji daripada 1,500 kepada 1,700, dia duk katalah majikan tak boleh nak bayar, majikan nak bankrupt lah apalah. Hampa tunjuk video ni. Mereka kata disebabkan kenaikan gaji ni, harga barang akan mahal. Hampa tunjuk video ni. Inilah Razman Zakaria, adun Gunung Semanggul daripada PAS. Ketika beliau, ketika depa ni, puak-puak ni jadi kerajaan, mereka kata apa? Selagi mana kita hidup, harga barang akan naik, kita tak boleh lari. Tu ketika jadi kerajaan. Pandai pula sekarang ni bila jadi pembangkang mempertikaikan kerajaan nak bantu orang kita bawa naik gaji. Kerajaan tetapkan gaji minimum. Gaji minimum ni bukan Perdana Menteri suka-suka pilih tak. Dia ada majlis perundingan gaji, ada macam-macam pihak, wakil pekerja, wakil majikan, semua ada. Duduk berbincang menetapkan kadar yang sepatutnya. Jadi benda macam ni pun nampak nak bertikai. Time jadi kerajaan pandai pula. Selagi mana kita hidup, harga barang akan naik. Time tu apa benda lah hampa ni. Hei, sudah-sudahlah kan. Kerajaan cuba buat yang terbaik untuk rakyat kita, untuk negara kita. Hargailah sikit. Takkan semua benda nak bangkang. Benda baik pembangkang, aku pun heran lah hampa. Faham Amir no? Mantap Pak Abu, Aslaman. Buat pertama kali, aku setuju dengan Parti PAS. Hari ni PMX, dia umum bajet belanjawan. Gaji minimum ni dinaikkan daripada 1,500 ke 1,700. Jadi geng-geng PAS kata, kalau gaji naik, habislah. Kos akan naik, harga barang akan naik. Betul, aku setuju dengan PAS ni. Sepatutnya gaji diturunkan, bukan dinaikkan. Buat macam sekolah pasti, bulan-bulan bagi 600 ya. Dan geng-geng PAS ni kata, gaji dinaikkan ni beri beban kepada majikan. Aku setuju sekali lagi 100% dengan PAS. Cuba kau tengok gaji sekolah pasti. Daripada 600 hingga ke 900 sebulan. Guru-guru dia, pekerja-pekerja dia, kita tahu ikhlas kan? Tapi kesianlah dekat majikan dia, dia ada anak bini kan? Takkan kau nak naikkan gaji pekerja kot. Kesianlah dekat majikan. Cuba kau tengok perangai ni pemuda PAS ni. Bulan 8 hari tu bila kerajaan umum gaji pejabat awam naik bulan 12 nanti. Ramailah rakyat Malaysia yang kerja sektor swasta ni pakai mengeluh, merayu kepada kerajaan, minta kerajaan
bagi juga perhatian kepada ni sektor swasta ni, jangan fokus pada sektor awam semata-mata. Datuk Seri Anwar sebagai seorang Perdana Menteri, ketua yang mendengar denyut nadi rakyat, maka Datuk Seri Anwar kajilah, buatlah apa yang patut. Datuk Seri Anwar umum, gaji minimum pekerja swasta akan naik daripada 1,500 kepada 1,700 bermula Februari 2025 nanti. Bila kerajaan dah umum gaji pekerja swasta naik, tiba-tiba ada pemuda PAS ni buat kecoh, kata kenaikan gaji ini beban kepada majikan, masalah kepada majikan, kerajaan tak fikir panjang, menyusahkan orang. Aku nak nasihatlah kepada pemuda PAS. Lebih baik korang semua pemuda PAS daripada korang duk komplain apa yang tengah kerajaan buat ni, kau pergi desak dulu PAS untuk ubah sistem gaji guru-guru pasti itu dulu. Gaji sektor swasta hari ni dah cecah 1,700 dah. Tapi gaji guru-guru pasti ni masih lagi bawah 1,000, kau tahu tak? Bawah 1,000-nya dengan tak ada KWSP-nya, tak ada perlindungan apa-apa langsung gini. Kau ingat apa? Kau ingat dia orang ni apa? Tak makan. Tak ada tanggungjawab, tak ada tanggungan. Allahu Akbar. Lepas ni aku haraplah kerajaan lebih tegas jugalah dengan majikan. Ni sebab bila kita baca reaksi-reaksi, komen-komen daripada netizen ni, mereka masih adalah yang mengeluh sebab ramai sangat majikan-majikan kat luar ni yang tak selaraskan semua gaji pekerja. Masih ada lagi yang offer gaji bawah 1,500 sebelum ni. Okey, jadi dekat sini aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bulan 12 nanti pejabat awam akan dapat rasa kenaikan gaji. Dan bulan Februari tahun depan pula ni, geng-geng sektor swasta pula yang akan rasa naik gaji. Alhamdulillah, benda baik kita sokong. Ini bukan soal politik, benda-benda yang baik sokonglah. Alamak bang, habislah macam gini. Gaji naik pergi 1,700. Harga barang macam mana bang? Naiklah, habislah macam ni bang. Weh, kau ni pun satu lah. Gaji naik kau marah. Gaji tak naik lagi lah kau melompat marah. Kau nak apa sebenarnya ni? Cerita. Kalau tak nak cerita, biar aku yang cerita. Okey. Serius Jom kita bincangkan tentang gaji minimum yang dinaikkan daripada 1,500 kepada 1,700 bersempena dengan Belanjawan tahun 2025. Ada yang cakap dah sampai masa lah gaji minimum ni naik. Ada yang cakap alah risaulah nanti harga barang naik macam mana. Okey, tak apalah kita meraihkan perbezaan pendapat guys Akan tetapi kita kena faham satu benda ni guys. Sesiapa yang belajar labor economics ataupun ekonomi pasaran buruh ni, dia akan tahu satu benda ni, yang mana objektif majikan dan juga pekerja terhadap penentuan gaji ni adalah berbeza. Bagi sudut pekerja mereka sentiasa nakkan gaji ni semaksimum yang boleh. Bagi pihak majikan pula, kalau boleh mereka nak bayar serendah yang boleh. Tapi berapa level gaji ditentukan tu, itu berdasarkan kepada supply and demand. Jadi berapakah gaji yang sepatutnya ditawarkan sekurang-kurangnya dekat pasaran ni? Itulah yang kita cakap pasal gaji minimum. Akan tetapi kita kena faham guys siapa majikan yang suka naikkan gaji? Kalau boleh, majikan tak nak naikkan gaji sampai bila-bila. Oleh yang demikian, perlu ada intervensi daripada pihak kerajaan. Dan kalau kita tengok sistem intervensi gaji ni daripada pihak kerajaan, dia ada dua guys Yang pertama adalah gaji minimum, iaitu gaji bagi mereka yang entry level yang paling rendah sekali. Dan yang kedua pula, sistem gaji progresif, iaitu mereka yang berada dekat pertengahan. Mereka yang dah level-level pengurus tertinggi semua, general manager semua, biarlah dia orang. Buat apa nak ada intervensi lagi, betul tak? Ceritanya macam ni. Pada tahun 1870, 1870 pula. Tak. Ini cerita sekarang Okey, sekitar bulan Jun tahun 2024 ni, dekat The Star dia ada cakap bahawa, okey, apa dia cakap dia kata gap between low skill and juga high skill ni, iaitu gaji yang paling tinggi dengan gaji yang paling rendah ni, sudah semakin membesar sejak sedekat yang lalu. Pada 2010, gap ni adalah RM1,800. Tapi pada 2022, gap ni dah meningkat kepada RM2,871 sebulan, ataupun bersamaan dengan 2,474 pada tahun 2021. Apa yang cuba disampaikan dekat sini adalah perbezaan ataupun jurang gaji antara mereka yang dibayar sangat tinggi ni dengan mereka yang dibayar sangat rendah dekat market pasaran buruh ni
dia punya beza dia semakin meningkat guys. Jadi kalau kita tidak buat apa-apa intervensi, maka ditakuti jurang ni semakin membesar. Bila jurang semakin membesar, masalah sosial yang lain akan wujud, iaitu mereka yang kaya akan bertambah kaya, mereka yang miskin akan terus menjadi miskin. Jadi jurang ni siapa punya kerja guys untuk reduce dia? Kerajaan lah melalui intervensi. Inilah antara sebab utama kenapa gaji minimum dekat Malaysia ni perlu dinaikkan daripada 1,500 kepada 1,700. Korang bayangkan kalau gaji ni tak naik, maka gap ni akan terus melebar. Yang kedua pula, kerisauan dia adalah adakah gaji minimum ini akan meningkatkan inflasi? Okey, untuk itu kita kena faham inflasi ni dia ada dua jenis. Yang pertama adalah demand pull inflation, yang kedua adalah cost push inflation. Demand pull inflation adalah satu keadaan di mana inflasi ini dijana oleh permintaan yang tinggi. Maksudnya kalau kita konsisten kerap membeli barang, semakin banyak kita beli barang, semakin aktif kita beli barang dekat market ni, maka inflation akan ditolak ke atas. Sementara itu, cost push inflation pula adalah sejenis inflasi yang banyak dipengaruhi oleh kos perniagaan. Salah satu kos perniagaan yang utama dan juga merupakan fixed cost yang terbesar di dalam perniagaan adalah gaji. Tetapi dekat Malaysia ni kita kena tengok antara cost push inflation dan juga demand pull inflation, mana satu inflasi yang paling tinggi dan banyak mempengaruhi inflasi dekat Malaysia. Kalau kita ikut pandangan daripada pakar ekonomi, kenaikan dalam minimum wage dijangka tidak akan memberi kesan yang sangat besar kepada inflasi. Kenapa? Sebab menurut pakar ekonomi, inflation dekat Malaysia ni adalah lebih kepada demand pull bukan cost push. Jadi faktor gaji ni tidaklah begitu memainkan peranan yang sangat besar untuk menolak inflasi ke atas. In the context of Malaysia, which isn't Sri Lanka, Turkey or Greece, there is very little evidence of surge in demand pull inflation based on available data. Okay guys, apa pandangan korang tentang video ni? Ada sebarang komen, jangan malu, jangan segan, letak dekat ruangan komen, sharekan pandangan korang. Sementara tu jangan lupa bagi saya satu like dan follow Nazri Hamdan ramai-ramai. Okay, Assalamualaikum.